satu hadis yang ada Nabi tegur tentang syarat terima sembahyang kan. Orang nak terima sembahyang, Allah nak terima sembahyang ni dia ada beberapa syarat. Dalam satu hadis riwayat Al-Bazzar kan. Al-Bazzar dia kata tadi, ataqabbalu salati man tawaddu'a li 'azamati. Yang pertama sekali, Allah hanya aku terima sembahyang hamba-hamba aku yang tawaduk. Sifat tawaduk kena carilah noh. Nak cari tawaduk kena menjadi mutasawuf lah. Ma'asyiral hudhar, ikhwatul Islam, ikhwatul iman, hadakumullah. InsyaAllah kita sambung semula pada pengajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin muka surat 127 bab baru zikir dan doa. Keutamaan zikir dan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan kuperkenankan bagimu. Ud'uni fastajib lakum. Maka adalah pasti, bukan sesuatu yang belum dipastikan, ya. Ud'uni astajib lakum. Ayat ini memberi arti bahawa Allah, bila kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Jangan kata pula Tuhan tak kabul, ya. Jadi apabila, kerana konsep kabul doa ini dia berdasar kepada 3 darajah. Dia masuk dalam zikir darajah. Zikir ni ada 2. Pertama zikir hasanah, kedua zikir darajah. Tak ada dalam kitab kita. Saya bagi tambahan. Jadi dia masuk dalam zikir darajah, bukan zikir hasanah. Zikir hasanah ni kita berzikir kerana mengimbau pahala, mengharapkan pahala, ya, supaya kita diberikan pahala ganjaran di akhirat. Di akhirat, zikir-zikir yang kita amalkan seumpama membaca Al-Quran, berpahala membaca Al-Quran. Jadi pahala-pahala itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Zikir hasanah ini dipanggil zikir hasanah. Zikir darajah ni, zikir kita lakukan semata-mata untuk pembersihan hati, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, qurbah. Itu dia panggil zikir darajah. Yang ni yang sangat-sangat dituntut mengikut kacamata tasawuf dan mengikut wilayah ma'rifah, ya. Seumpama membaca Fatihah sehari 100 kali, kita ambil daripada satu di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita zikir dengan membaca Fatihah 100 kali sehari. Begitu Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, ulama besar, habis-habis selesai sembahyang subuh, sesudah dia berzikir, lepas sembahyang dia akan menghadap langit, tengok langit sampai matahari terbit. Masa dia tengok langit tu, dia akan baca Fatihah tanpa henti-henti. Ini Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Apa dia punya hasrat, tujuan? Supaya dapat membuka mata hati kita. Fatihah yang kita amal sebanyak 100 kali itu akan membuka mata hati kita. Maknanya kita akan mula, ya, dapat melihat kebesaran Allah, merasai kewujudan Allah, ya, merasai sifat sayang dan kasihnya Allah, akan merasai sifat-sifat keampunan Allah. Itu tujuan dia lah. Itu dipanggil zikir darajah. Yang ni kurang kita, kurang. Yang tu kurang. Kita zikir semua ada faedah. Untuk tanya apa kelebihan, ini masuk dalam zikir hasanah. Tak apa, kita masuk dulu. Jadi makanya bila kedua ayat yang kata ayat surah Al-Mu'min ayat 60 ni, ud'uni astajib lakum, mengikut Hasan Al-Bisri. Apabila Allah mengatakan berdoa kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Nescaya di sini
Fastajib, fa yang ada pada fastajib di sini memberi arti bahawa Allah pasti mengkabulkan doa. Tapi dalam 3 keadaan lah yang kita sebut pada awal tadi. Pertama, diberinya apa yang kita mohon. Diberinya apa yang kita mohon. Ya. Apa kita minta? Kita minta A, dia bagi A. Kita minta B, dia bagi B. Itu satu keadaan di mana Allah harus memperkenankan doa. Bukan wajib ya. Sifat harus Allah yang satu tu, 20 wajib, 20 mustahil, satu yang harus tu, masuk dalam sifat yang satu tu harus. Harus Allah mengabulkan, bukan wajib. Kalau wajib, dia kena hukum. Tak bagi berusaha, betul tak? Tak bagi salah. Anda faham lagu tu? Ini bab ma'rifah tu, bab tauhid. Yang kedua, Allah tangguhkan doa kita dikabulkan di akhirat. Apa yang kita minta di dunia ni, dia tak bagi. Dia tangguh, dia taruh untuk dikabulkan di akhirat. Akhirat kita dapat. Mungkin dalam takdir Allah, dalam ilmu Allah, kalau doa itu dikabulkan akan membinasakan kita, atau membawa apa-apa kemudaratan yang tidak sehat, ataupun mungkin merugikan kita di akhirat. Maka itu Allah tangguh doa itu. Itu 2. Yang ketiga, Allah ganti. Kita minta doa A, dia bagi doa B. Itu dia. Sebab sebenarnya doa B itu lebih perlu kita. Kita tak faham, kita tak jangka, kita duk minta A. Nampak? Maka Allah tak bagi yang A itu, dia bagi yang B. Dia ganti. Kita minta untuk kita, dia tak bagi kat kita, dia bagi kat anak kita. Nampak? Ya Allah, murahkan rezeki aku. Dia bagi hak murah rezeki itu kepada anak kita. Nampak? Dia bagi kat kita rezeki murah, kita nanti lupa daratan. Mungkin kita lawan dia. Nampak tak? Ya? Tak gitu. Mungkin kita tak akan buat kerja-kerja manfaat. Kita akan guna perbelanjaan pada perkara-perkara yang maksiat sebagainya. Maka Allah ganti. Ya? Dulu masa berjalan kaki, naik bisiklet, boleh pergi masjid. Dah dapat kereta, tak pergi lah. Nampak tak? Ya? Dapat kereta, pergi Kerambi. Itu dia. Nampak tak? Ya? Dah tinggal masjid. Maka tu Tuhan tak bagi. Tuhan sayang tak dia. Tuhan nak dia supaya dapat ke masjid. Selalu dengan basikal buruk dia tu, dapat ke masjid. Jadi Allah ganti doa tu, Allah bagi ke anak dia. Nampak tak? Anak tu dapat, anak beli kereta, anak tolong muat bapak mari masjid. Nampak tak? Dia mari satu perangkat, dia tak, dia nak kaya basikal lah. Tak larat lah. Anak tu pula tolong bawa. Jadi Allah bagi doa tu kepada anak, tak bagi kat dia. Nampak yang kita sebut tadi lah. Ini antara beberapa contoh kita nak faham doa nombor 3. Jadi ketiga-tiga ini Tuhan kabul. Itu masuk dalam ud'uni fastajib lakum fa. Fungsi fa mengikut ilmu bayan. Mengikut ilmu bayan. Penting. Ilmu bayan ni Allah Ta'ala hantar kepada, ajak kepada Tok Adam. Tok Adam bila turun ke bumi bawa ilmu bayan tau. Bayan ni salah satu daripada 3 ilmu dalam ilmu balaghah bahasa Arab, ulum Arabiyah. Balaghah ni 3 ilmu, badi', ma'ni dengan bayan, 3 ilmu dalam balaghah. Allah Ta'ala antara 3 ni yang terhebat sekali ilmu bayan lah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, 'allamahul bayan ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Nampak tak? 'Allamahul hu tu di sini tu Adam. Cuba buka dalam tafsir tengok ayat. Ya, 'allamahul bayan, Allah mengajar dengan kepada tu Adam tu ilmu bayan. Jadi dia turun ke bumi dengan ilmu. Dia boleh faham, wahyi turun kepada dia. Setiap wahyi turun kepada baginda, maka baginda boleh memahami apakah mesejnya, ataupun apakah hukumnya, apakah tamsil misalnya, apakah ibaratnya, apakah sebalik rahsianya, masuk dalam al-bayan. Faham ya? Ilmu tu turun mula di atas muka bumi ya. Kalau orang tanya ilmu apa mula-mula turun ke atas bumi ni, ilmu bayan. Nampak? Dalam surga Allah hantar ilmu asma. Allah mengajar dengan ilmu asma. Nampak? Asma ni duduk pada tauhid yang ketiga. Kita kena tauhidul wujud dulu. Kedua, tauhidul sifat. Yang ketiga, tauhidul afal. Ketiga-tiga wujud ni, ketiga-tiga tauhid ini ada dalam tauhidul asma. Ini bab tauhid lah.
Bab sifat. Dia kena mengaji dulu lah. Baru kita faham. Asma' ni nama-nama Allah. Maka tu Allah turunkan 99 nama dalam Al-Quran. Nabi tolong jelas kepada kita. Walaupun banyak nama-nama Allah dalam Quran tu, tapi sebagai saringan yang sempurna, saringan yang diperlukan oleh manusia, saringan yang masuk dalam kumpulan tauhid, iaitu 99 nama. Nampak tak ya? Dia faham ya? Itu kita panggil tauhidul asma'. Ya. Apa dia mudarat? Segala bentuk mudarat ada dalam nama Allah. Ad-dur, ad-dar ada nama Allah. Ad-dar, nampak tak? Segala manfaat, apa-apa yang manfaat ada dalam nama Allah. Ya. Nafi'. Sebab dia kata ad-darun nafi' huwa Allah. Ya. Yang beri mudarat dan manfaat adalah Allah. Jadi apa-apa mudarat yang kita tengok macam kaum ini terbit di nama Allah. Ad-dar. Apa manfaat yang kita tengok di bumi dan kehidupan kita ini terbit di nama Allah. An-Nafi'. Nampak tak? Ya. Ini mengikut kaedah tauhid yang disusun oleh Imam Abul Mansur Al-Maturidi, yang dimaksud dalam sifat apa? Sifat takwin. Kita dalam mengikut Abu Hasan Asy'ari tak masuk. Abu Hasan Asy'ari kata semua masuk sifat ma'ani, al-qudrat. Habis dia pukul semua masuk satu, al-qudrat. Ini pegangan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kalau kita halusian Imam Abul Hasan Asy'ari, ada beza lah. Tu kita dalam sikit ngaji ilmu tauhid 20 tu, kita akan jumpa dalam benda-benda ni masuk kita kemudian. Rasulullah bersabda, "Dzakirullahi fil ghafilin kasajaratin khadra'a fi wasatil hashyam." Betul. Bagi dia betul. Orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti pohon yang hijau di antara rumput yang kering. Ibarat manusia tengah lalai, masyarakat Islam lalai. Tiba-tiba dalam kelalaian tu, dalam masyarakat yang begitu banyak lalai, ada satu orang yang kuat zikir ingat kepada Allah. Jadi ibarat macam satu pokok yang subur hijau berada di tengah-tengah satu padang yang mana rumput-rumputnya telah kering. Nampak tak? Itu ibarat Nabi kata. Betapa mulianya zikir tu. Baik. Beliau baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Dzakirullahi bil ghafilin kal hayy bainal amwat." Orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang telah mati. Seolah-olah macam berdiri satu orang di tengah-tengah kubur. Dia seorang berzikir kepada Allah. Yang lain semua tak ada siapa, melainkan diam belakang. Jadi yang diam tu macam kubur. Nampak? Ya. Itu dia lah. Itu contohnya. Dan Nabi kaitkan dengan ibadat, ya. Sebab zikir ni adalah sebesar-besar ibadat yang merangkumi pelbagai bentuk ibadat. Sebab tu kita minta kepada Allah mengikut hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah pesan kata, hendaklah kamu berzikir di penghujung fi duburi salat, di penghujung salat. Sebelum kamu beri salam, baca tahiyat akhir sampai Hamidum Majid. Lepas Hamidum Majid tu kita baca doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kita bawa dalam sembahyang, doa sembahyang lah. Lepas sembahyang kan, tempat dia di situ. Jadi ulama' tarekah ni dia susun. Habis-habis kita bagi salam, kita masuk dia sebagai zikir sebelum berdoa. Jadi dia bukan doa, dia hanya sebagai suatu kekuatan. Ini masuk dalam zikir apa dia panggil? Yang kita sebut tadi zikir darajah. Dia bukan zikir hasanah. Sebab tu dia kena sebut awal. Kita nak baca dalam doa boleh lah, bukan tak boleh, tapi tak kena tempat lah. Kalau baca dalam doa tak kena tempat lah nah. Tu kena faham ilmu bayan tu. Ilmu bayan tu penting mengajar kita, ya. Jadi pendek kata, kita ambil kiralah dulu tu. Dan bila kita minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ya Allah, a'inni ala, berilah pertolongan kepada aku di atas memperbaiki, perindahkan ibadat kepadamu. Nampak tak? Ya, itu dia.
Zikrika mengingat engkau, wa syukrika mensyukuri engkau, dan memperindahkan ibadat. 3 kita minta. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ada pula boleh tambah ni, wa ta'atika pula. Lingkup habis doa tu lah. Wa ta'atika. Nabi tak pandai, dia lagi pandai daripada Nabi. Ditambah. Hadis riwayat Muaz bin Jabal, ya. 3 orang ulama hadis riwayat hadis tu. Jangan tambah lah, baca doa jangan tambah lah. Ada imam-imam tambah tau. Dia kena tegur tu lah. Rosaklah dia punya makna doa tu, ya. Taat ni ada 2. Taat mat'utah, dia ada satu lagi taat maksiyah. Satu taat yang berbentuk taat kepada Allah, satu bentuk taat kepada maksiat. Taat yang pertama tu adalah tauhid. Nampak tak? Dalam surah Yasin Tuhan sebut, Allahumma ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Itu artinya taat. Ta'bud di sini artinya taat. Ya, taat ni tak masuk. Tak kena, taat tu dia luas, dia tak kena mengena dengan ibadat, tak kena mengena dengan doa. Nampak tak? Anak-anak taat kepada bapa, pekerja taat kepada majikan, betul tak? Ya, kita yang berjalan urusan taat kepada undang-undang, betul tak? Taat tu tak kena mengena dengan ibadat. Jadi pergi masuk dalam doa tu. Tak betul, ya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika. Oh, kita di belakang tak kerti dulu, amin. Nampak? Jangan tambah taat lah. Ikut macam mana doa tu turun. Doa tu turun lagu tu lah. Lagi kita nak sebut ni, pasal tu doa kita tak makbul. Pasal kita menyalahi konsep doa dengan Tuhan. Minta kepada Allah dalam kaedah yang tak betul. Betul tak? Betul dia. Itu yang kena faham tu. Jadi pendek kata, apa yang kita boleh ambil kira, bahawasanya doa juga zikir masuk dalam ibadat yang besar. Ya, ibadat. Jadi saya dah pernah sebut dulu, mengikut apa-apa para alim ulama telah merumuskan zikir ni ada 7. Zikir ni ada 7, tuan-tuan. 7 ni tak ada sebut dalam kitab kita lah. Kitab ni dia ringkas, mukhtasar, ringkas. Dalam kita buka dalam Ihya Ulumuddin, kita jumpa lah dia punya huraian dia. Zikir ni ada 7. Pertama, zikir lisan yang kita baca dengan lidah. Sebutlah, bacalah nama Allah, ya. Ada hari Imam Ghazali khaskan untuk kita jadikan sebagai jamu harian. Jamu hari-hari kena baca, ya. 11 macam jamu. 11 macam jamu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi. Tambah sikit. Ya. Yuhyi wa yumit biyadihil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada dalam kitabnya, kitabnya ada sebut. Ada sebut, itu yang terbaiklah. Paling umum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling ringkas. Paling tidak 10 kali lah, jangan kurang pada 10 kali sehari. Pagi 10, petang 10. Wa subhanallah bukratan wa asila. Kita ada baca dalam doa imtidahan. Kita kena implement lah, ya. Pagi baca 10, malam 10. Kemudian 2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk haqalah. La haula wa la quwwata illa billah. 10 pagi, 10 malam. Ketiga, subhanallahil azim wa bihamdihi. Atau subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi pun boleh. 10 kali pagi, 10 kali malam. Yang keempat, subuhun kudus rabbul malaikatu wa ruh, au rabbuna wa rabb pun boleh juga 10 kali. Yang keempat, yang kelima, la ilallahul malikul haqqul mubin. Sama juga. Ya, kita tutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tutup, nak tutup salatih, tutup yang itulah. Itu 5. Yang keenam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini pun zikir. Jangan baca dalam doa. Sejak ada Covid ni pakai baca dalam doa. Kita nak amin macam mana? Dia bukan doa. Nampak? Dia ada istiqdamul hakikiyah nama dia. Nampak tak? Ya. Itu dia. Dia merupakan sebagai permulaan dan setiap gerak-geri kita macam bismillah lah. Kita nak gerak-geri, kita nak mula dengan apa? Mengikut doa zikir ini dia ajar oleh Nabi Allah Khidir AS kepada seorang wali Allah di sisi Kaabah. Nampak?
Kemudian Nabi pun ada sebut pagi 3, petang 3. Tu paling-paling tidak 3 pagi 3 petang. Itulah tempat dia. Hentam baca dalam doa sembahyang. Kita nak pergi amin macam mana? Dia bukan doa. Nampak tak? Ya. Tu kena faham tu. Tu perlu ada mubayan jadi saya kata tadi ni. Nampak ya? Jadi pendek kata, kita buat dia 10 kali. Pagi 10 kali petang. Imam Ghazali kata dalam Ihya Al-Madini yang 10 ni. Ya. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, kita salawat atas Nabi. Ya, salawat Nabi lah. Sirah salawat ni banyak lah. Paling-paling tidak, yang paling terdekat dengan sunnah, salawat kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Imam Syafi'i tambah kullama dzakara dzakirun ghafala an dzikril ghafil. Imam Syafi'i tambah, nampak dia tahulah siapa dia tambah tu kan. Ya, mesti ada sebab. Para ulama ni, wali-wali Allah ni, dia dapat ilham. Nabi dapat wahyu, dia dapat ilham. Nampak ya, melalui ilham tu mereka akan menyusun merombak, ya, mengindahkan apa yang perlu bagi kita. Itu contoh lagi. Kemudian seterusnya, Allahumma la mani'a ataita wa la mu'tiya man a'ta al-rad qadaita wa la yanfa'u dzal-jad mikal jad. Ini pun kita baca dalam i'tidal. Nabi baca dalam i'tidal juga, kita baca lepas sembahyang. Nabi pun zikir lepas sembahyang baca yang ni 10 kali. Kemudian astaghfirullahal azim. Jadi yang bunyi astaghfirullahallazi, yang betul. Astaghfirullahallazi la ilaha illallahul hayyul qayyum. Di bahagian depan kita dah baca sekarang ni, betul lah juga daripada segi bahasa boleh kita rombak banyak cara, ya. Tapi kalau ikut hadis dalam al-azkar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum. Hayyal qayyum, waktu boleh kena baca lagu tu. Hadis dia. Mengikut dia punya grammar pun lagu tu. Mengikut dia punya grammar, nahu dia pun macam tu kena baca, ya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum. Hayyal qayyum, bukan hayyul. Nampak tak? Sebab dia mula dengan baris atas, semua baris atas, ya. Tapi kalau nak baca lagu tu yang biasa kita baca pun boleh. Ada kok mana pun ulama-ulama bahasa ni pandai meletak. Ada sebab boleh baca, boleh. Tapi kalau hadis baca lagu tu, kita nak baca bagi depan mengikut hadis, astaghfirullahallazi. Nampak tak? Astaghfirullahallazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu. Ayat tu hadis. Nampak tak ya? Banyak kena rujuklah. Nampak ya? Saya mengaji terus pesantren 6 bulan bab tasawuf, bab zikir ni di Bogor tu. Jadi saya mengaji dengan guru, bukan kita baca buku ya, ya. Jadi saya nak mengajak terang pada tuan-tuan ni berdasar kepada pengalaman pengajian saya sendirilah, ya, dengan guru-guru tarekah. Kita merujuk kepada hadis, kepada kitab-kitab yang mu'tabar, ya. Kita dapatlah penjelasan lagu tu. Jadi kita baca sekarang ni betul lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Boleh. Walaupun dia menyalahi hadis, boleh baca bagi depan, tak ada masalah. Boleh. Ada sebab lain lah. Itu dari segi bahasa kita boleh berhujah lah. Dia bahasa orang tu. Baik. Sambung ya. Jadi kata lagi Rasulullah bersabda, habis dekat tu lah. Kemudian ada lagi kita sebut habis astaghfirullahalazim. Yang ni jangan lupa lah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini penting. Menangkis daripada godaan ajaran syaitan. Kalau godaan syaitan nak kena jaga. Sama juga 10 kali pagi, 10 kali petang. Jamu kita anggap macam jamu lah. Bagi jadi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pagi 10, tiap-tiap hari petang 10. Semua 10-10 ni. Itu zikir yang ke-10. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nampak tak? Kemudian yang ke-11, la ilaha illallahul wahidul qahar. Itu dia. Nampak tak? La ilaha illallahul wahidul qahar. 10 kali. Jadi 11. Ini ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Tak tahu dalam kitab kita ni ada sebut atau tidak, ya. Dan Mukhtasar ni mungkin dia tak sebut lah. Ringkas. Kata dia nak ringkas, kitab nak ringkas. Saya kena perindang lah. Duk guru mengajar kena perindang lah. Nampak ya? Nak bagi kita dapat betul. Habis. Kemudian riwayat Rasulullah bersabda, man jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa
huffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda atau kama qala, suatu kaum yang duduk dalam sebuah majlis sambil mengingati Allah Subhanahu wa taala berzikir, pasti dikelilingi oleh para malaikat. Kita tak nampak malaikat keliling kita. Bila kita dah mula berzikir, kita akan dapatlah ya perasaan itu halus oleh para malaikat, dilimpahi rahmat Allah, dan Allah akan menyebut, mengingat mereka di antara para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Hadis ini adalah sahih, tuan-tuan. Sahih bukan hadis palsu, hadis sahih. Kuat, baik. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yazkurullaha wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah." Yang ini kebesaran selawat. Betapa penting selawat menjadi syarat kepada makbul doa, terangkat doa dan terkabul zikir, memberi kesan kepada diri kita. Tidaklah duduk satu kaum berada di satu tempat tanpa menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu dengan baca basmalah, baca dengan alhamdulillah, serta tidak bersalawat atas Nabi. Selawat itu kena buat. Kecuali mereka akan diliputi rasa penyesalan dan kesedihan pada hari kiamat nanti. Apa-apalah kita berada satu majlis, mana-mana majlis ma'ruf, majlis ma'ruf, majlis ihsan, bukan majlis tari-nari. Itu kena bawa majlis ni banyaklah. Majlis ma'ruf macam kita ni, majlis ma'ruf lah sekarang ni. Kita buat tahlil, kita buat zikir, mesyuarat. Nak adakan mesyuarat ni suatu perkara yang disunatkan dalam syarak. Bagi Nabi kita wajib Nabi kena mesyuarat dah. Mesyuarat tu adalah wajib bagi Rasulullah. Washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Quran kata, bermesyuaratlah kamu pada urusan mereka. Apabila kamu sudah azam, tekad, sudah dapat sebulat pendapat, tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Maka tu mesyuarat tu adalah sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Bagi Nabi adalah wajib, bukan sunnah. Penting sebab tu kita kalau mesyuarat yang ma'ruf, kita kena hadir. Patut kena hadir. Apa-apa masjid nampak mesyuarat, zikir mesyuarat, kita wajar kena hadir. Nampak tak? Sebab dia adalah sunnah Nabi dengan perintah Al-Quran. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermesyuarat akan beberapa urusan mereka. Kalau kamu sudah azam, maka bertawakal kepada Allah. Itu kena ambil faham tu ya. Jadi bila kita ada dalam majlis ma'ruf, jangan tinggal selawat. Kena bismillah dulu. Kita jangan kata assalam saja, tak cukup. Mula-mula assalamualaikum, salam qabla al-kalam. Ada hadis bunyi salam dulu sebelum cakap. Nampak tak? Ada hadis bagi salam dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tiga perkara tu kena ada dulu, barulah ya kita mula mesyuarat kan. Kita nak apa-apa kan dalam majlis tu, baru kena. Tak cukup bagi salam saja, tak boleh. Kena ada tiga-tiga tu. Barulah mesyuarat itu benar-benar akan direstui dan bersama-sama akan disertai oleh para malaikat. Baru kita dapat idea-idea yang baik, baru kita akan dapat sebulat suara pada perkara yang baik. Kita akan buat keputusan perkara yang baik dan hasilnya adalah baik. Wallahu a'lam. Faham ya, baik. Kemudian lagi sabda Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perkataan yang paling baik yang diucap olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirlah. Ya, sampai habislah ya. Sampai habislah kita kena baca dulu tu. Rasulullah bersabda lagi, man sabbahallah dubura kulli salatin salatan wa thalathin wa hamida salatan wa thalathin wa kabbara salatan wa thalathin. Barang siapa yang setiap selepas salat bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak 33 kali. Kita mula dengan subhanallah 33 kali. Nampak tak? Kemudian ikuti dengan alhamdulillah
33 kali. Kemudian akhiri dengan kita mula dengan tadi ini, la ilallah dengan 33 kali kata tadi ini. Dan teruslah, dan kita tutup dalam satu riwayat mengatakan kita jadikan dia 100. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wal hamd. Cukup 33, jangan lebih 33. Jangan 32, 34. Zikir ni bagi cukup 33. Ya. Pakai ruang kita punya jari pun dah cukup 33 ya. Setiap satu jari ada 7. Ya, 4 jari 28. Nampak tak? Ibu jari 5. 33. Ya, kita kira jari dulu tu. Satu jari ada 7. Nampak? 4 jari 28. Ibu jari ada 5. 33. Nampak tak? Ya, tak lari. Itu tujuan kita tadi, jari ni. Allah Ta'ala bagi ruang-ruang ni pasal tu kan. Sebab jari-jari ni juga berhasrat nak masuk syurga. Dan dia mewakili, jari-jari tangan kita ni mewakili seluruh saraf daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Semua ada di tapak tangan kita. Ya? Faham ya? Ya? Rahsia dia semua ada di tapak tangan kita. Wallahualam. Itu saya tak berperpanjang dengan orang tu lah. Nak mengaji dia saja mau dekat 2 jam tu, nak abang mesti tapak jari ya, tapak tangan ya. Kitab dia tu. Bukan pamberseri, bukan tengok tapak, bukan tengok nasib lah. Apa ada di tapak tangan kita ni hubung kait dengan kita punya amalan. Kitab-kitab tu tak sampai ke kita lah di Malaysia ni tak sampai itu masalah. Tapi belah tanah besar lah. Sebelah Madura boleh dapat perbahasan begitu halus. Baik. Riwayat bahawa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi lalu berkata, Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan hartaku juga berkurang menjadi sedikit. Yang maknanya dia menghadapi banyak kerugian lah. Macam kita baru ni COVID ni. Banyak orang yang hilang perniagaan, hilang pekerjaan, betul dah? Ya, banyaklah yang kurang, yang tutup, yang habis apa semua tu. Begitulah maksud lelaki ni. Ada sebab lah tu. Dunia dia pun dah berpaling daripada dia, harta dia pun dah mula kurang. Dia minta bantuan Rasulullah apa nak buat. Maka beliau bagi Nabi menjawab, di manakah kamu ketika malaikat bertasbih dan semua makhluk bertasbih, padahal dengan itu mereka semua diberi rezeki? Nampak tak? Maknanya kita pasti faham tak jari ya? Ada ketika para malaikat bertasbih bersama dengan kamu. Ada ketika malaikat akan bertakbir bersama dengan kamu. Ada ketika malaikat akan bertahmid bersama dengan kamu. Maka dengan ketika itu akan diberilah kamu rezeki. Nampak tak? Nak cari bila tu? Dia tak tahu. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, apakah itu? Maka Nabi jawab, katakanlah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya, maha suci Allah memujinya, hamba mulai maha suci Allah segala keagungannya. Ini kita baca 100 kali pagi. Sebelum sembahyang subuh. Ya, masuk fajar kadzib. Fajar ada 2. Satu fajar kadzib. Fajar kadzib ni kita imsak lah. Puasa dia tulis waktu imsak. Ya, waktu sebenarnya tak ada dalam Islam waktu imsak tu. Tapi dia ada kat waktu itu supaya mudah kita berhenti, cepat berhenti supaya tak gaduh dengan terbit fajar sadiq pula. Fajar kadzib ni fajar olok-olok. Kadzib olok-olok lah. Dia terbit 10 minit mengikut falakiyah sebelum waktu subuh. Waktu subuh ni fajar sadiq dia panggil ya. Fajar sadiq dia diwujud pada ketika waktu subuh. Sekarang ni waktu subuh kita 5.52 ya. Ya. 5.52 tu adalah fajar sadiq, fajar betul. Dia berselera ke ufuk barat, ufuk lagi. Kalau fajar kadzib dia memanjang lagu ekor serigala. Nampak tak? Kalau cuaca elok ya, tak ada mendung, kita boleh nampak macam ekor serigala. Dia punya fajar, itu panggil fajar kadzib. Masa itulah kata Nabi kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Boleh tak? 100 kali amal ya. Jadi maknanya dan beristighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah juga 100. Buat ya. Lepas kita tasbih tu, kita baca astaghfirullah 100. Dia pun 100. Jadi 200 dah. 10 minit pun panjang. Lebih pendek pada 10 minit boleh habis. Senang ya.
Satu lingkar tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, wa bihamdihi saja pun boleh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 100. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab Nabi baca dekat tu ya. Nampak? Kita nak panjang boleh lah. Nabi nak bagi mudah kepada umat. Nampak tak ya? Supaya kalau Nabi baca panjang jadi sunnah, kita tak boleh tinggal. Kena ikut pula. Pecah tak? Itu dia. Ya. Jadi maka tu sebab dua perkara kita kena faham. Nabi tak buat kerja makruh, tak buat kerja haram. Nampak tak? Nabi hanya buat kerja wajib dengan kerja yang sunat. Nampak? Ya. Harus Nabi itu pun jadi ibadat. Nampak? Harus Nabi pun jadi ibadat. Ini dalam bab tauhid. Kita mengaji beriman kepada Rasul. Nampak tak ya? Jadi maka dengan itu Rasulullah baca yang sunat mudah ikut. Subhanallah. Apa ni? Astaghfirullah. Kita tambah allazi la ilaha. Lagi baiklah boleh tambah. Nampak tak? Itu tak salah lah nah. Ya. Silakan muazzin menggunakan azan dengan segala hormat. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban biqulina adlan bis-salati marhaban adlan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
سيدنا محمد والشرف والدرجة الله حلت الشفاعة خير رحيم. حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. أما بعد، InsyaAllah kita habaq tadi zikir tadi dah. Di sebelum kita sembahyang fardu subuh, sebelum masuk fajar siddiq, fajar subuh, maka mengikut sunnah Nabi kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, tambah wa bihamdihi pun boleh, tak masuk wa bihamdihi pun boleh. Ada dia sirah dia macam itu 100 kali, kemudian istighfar astaghfirullah 100 kali. Ya, terbit fajar hingga kamu melaksanakan salat subuh, nescaya dunia akan datang kepada kamu. Nampak? Bukan kita cari dunia, dunia mencari kita. Ya, kepada kamu dengan tunduk dan kerendahan. Allah juga menciptakan daripada setiap kata yang kau ucapkan seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah. Keluar zikir itu jadi malaikat. Ya, yang akan mohon rahmat kepada kita hingga hari kiamat. Tu, nah. Hingga hari kiamat, dan kamu akan mendapat pahala bacaan tasbih. Pahala di akhirat pun dapat. Besar zikir tu, nah, 100 kali. Ya, kita gabung subhanallah wa bihamd, subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh. Baca lagu tu ringkas pun boleh. Subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh 100 kali. Ada sirah yang baca lagu tu, boleh. Riwayat hadis dia banyak menyebut. Baik. Kelebihan. Kemudian Nabi bersabda lagi, idza qala al-'abdu alhamdulillah, ya, dikata dia mala'at ma baina as-sama'i wal ard, fa idza qala alhamdulillah tsaniyah qala Allah taala sal du'a. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka seakan-akan pahala telah mengisi ruang antara langit dan bumi. Dan apabila mengucap kalimat itu untuk kedua kali, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, mintalah kepada aku saya, pasti aku beri itu dia. Jadi sebelum sembahyang tahajud, sebelum kita tahbir sembahyang tahajud, sebelum kita nak mula sembahyang tahajud, baca alhamdulillah. Tapi ulama ada sebut baca 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, kita menegakkan tauhid rububiyah. Nampak? Aku bangun malam pun dengan Allah. Aku berdiri tahajud pun dengan Allah. Aku nak duduk sembahyang pun dengan Allah. Bukan dengan aku. Kerana Allah Rabbul Alamin. Nampak tak? Tengok lebih ke mana. Nah, InsyaAllah tuan-tuan tengok hasil dia. Tuan-tuan tengok pertama kita baca tu, kemudian kita bawa sembahyang tahajud pula tiap-tiap malam. Ya. Tuan-tuan tengok sendiri hasilnya. Apa dia punya hasil dia. Nampak tak? Yang akan diterima dengan Allah. Ini masuk dalam kumpulan zikir darajah, bukan hasanah. Ya, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihannya. Ya, masya-Allah. Benda yang kita tak jangka boleh terima. Benda yang kita hajat kita akan terima. Apa yang kita minta semua Tuhan makbul. Confirm. Betul ya? Nampak? Ya. Tapi jangan minta benda-benda mustahil. Nak minta jadi benda menteri tak betul ya? Nanti nak cerita lain lah. Menteri satu jawatan dia. Minta patut-patutlah. Yang patut-patut dengan kita, yang ada kena mengenal dengan kehidupan kita, yang ada untuk jalan cara hidup kita, yang kena baik dengan budaya kita. Oh, kita minta lah nak. Betul dia. Betul. Nak minta duit banyak-banyak. Kita dah ada duit, dah minta duit banyak-banyak. Apa? Nampak? Yang tu ada aku belanja tak habis. Nampak? Nah. Itu. Nah, kalau rezeki kita dah ada lah, pendapatan kita dah elok. Ya, dah ada cukup, susah minta lagi kemurahan rezeki. Itulah kemurahan rezeki, Tuhan dah bagi kita lebih daripada cukup. Lu minta lagi nak jadi kaya lagi, nampaknya minta bagi tambah rezeki. Tak betul ya? Nampak tak? Nah. Dikira benda yang tak ada kepada kita minta. Benda yang kita tak terintah, kita rasa dia baik lah. Nampak? Itu sekali dalam pengalaman hidup saya sendirilah. Saya hadapi semua benda tu daripada awal, daripada sekolah, daripada awal kecil sampailah dewasa sekarang ni. Sampai dah tua lah, dengan dewasa tua lah sekarang ni, ya. Kita dapat nikmati sendiri, ya. Masa kita dengan Masjid Arab bersama dengan imam-imam Masjid Arab di pulau dulu kan. Sebab tok saya hanya orang Yaman. Memang dia suruh saya duduk di masjid tu lah selalu. Zikir ni dia berhajak lah.
Imam dah ajak dah zikir ni. Nampak? Kita tak tahu pasal apa, dia suruh baca. Belum pergi sekolah, suruh baca dah. Pagi-pagi pergi subuh, bapak dah halau suruh pergi subuh pagi-pagi. Nampak? Kadang bila lepas Isya tidur terus di masjid, tak balik. Ya? Duduk cakap dengan mereka, dengan tu Arab ya. Pagi petang siang malam dengan mereka ya. Dan ni masjid tu tak ada tu Arab dah habis. Ya? Orang Pakistan dah habis. Tak ada lah, roh tu tak ada ya. Di Pulau Pinang contoh. Dia ajak awal dah ya. Bangun awal sebelum subuh, dia ajak zikir, ikut dia. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ikut dia baca, tak tahu apa. Dan bila dah kita dah pergi mengaji, baru tahu, oh yang ni sebab dia lah. Tidak. Betul tak? Itulah kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan yang kita akan dapat daripada segala apa-apa yang kita maklumkan. Semua Allah Ta'ala. Benda yang tak fikir pada fikiran kita dapat. Benda yang kita rasa mustahil, kita boleh dapat. Itu lebih dah. Nampak tak? Mustahil aku mana boleh dapat? Aku tu dapat. Tapi jangan bidak minta benda mustahil. Faham ya? Benda yang kita kata mustahil, kita dapat benda tu. Ya? Mustahil aku boleh jadi orang alim. Nampak? Tak ada jalan, nampak? Dia tengok kitab-kitab besar-besar. Orang Arab dah tua-tua lah, kitab tak habis baca nampak? Fikir dah ke mana aku jadi orang alim. Mereka sendiri pun tak habis baca kitab ni. Kitab besar-besar. Dulu bila kulit Afranji, kitab-kitab agama tu kulit Afranji, kulit ya. Ya. Lagi tu baik. Muwatta tidak punya tinggi, kitab Muwatta Imam Malik ya. Masya-Allah. Tebal-tebal kitab dia. Muwatta Imam Malik. Ya. Tu dia. Kita tengok kitab tu pun kita kata bila aku nak habis kitab ni. Kita tak terfikir benda tu boleh jadi ke kita, nampak? Rupanya Tuhan bagi. Boleh baca kitab Muwatta ya. Tu dia. Boleh kenal menulis dia ulama besar Imam Malik tu dia. Nampak? Boleh hadir pula kubur dia pula. Boleh tengok pula kubur Imam Malik tu tadi. Ya, itu kelebihan Tuhan bagi. Zikir ni lah. Ni, zikir ni kita baca. Ya, boleh faham ya? Kita kena nampak juga dia punya kebesaran kemuliaannya. Baik, sambung. Jadi makna kata bila kita faham tuan-tuan bahawa zikir ni dia sebagai tanda syukur kepada Allah. Zikir, kita disuruh zikir kepada Allah ni tuan-tuan, dia punya motif dia yang paling besar sekali. Wala zikrullah akbar, untuk menzahirkan tanda syukur kepada Allah. Orang tak zikir ni tak syukur kepada Allah. Nampak? Sebab tu kita kena zikir dalam dalam satu hadis yang ada Nabi tegur tentang syarat terima sembahyang kan. Orang nak terima sembahyang. Allah nak terima sembahyang ni dia ada beberapa syarat. Dalam satu hadis riwayat Al-Bazzar kan. Al-Bazzar dia kata tadi ataqabbalu salati man tawaddu'a li 'azamati. Yang pertama sekali Allah hanya aku terima sembahyang hamba-hamba aku yang tawaduk. Sifat tawaduk kena carilah noh. Nak cari tawaduk kena mengaji ilmu tasawuf lah. Tak mengaji ilmu tasawuf macam mana nak tawaduk? Tak tawaduk macam mana sembahyang kita Tuhan nak terima? Sebab Allah kata sendiri hadis Al-Bazzar, hadis sahih, atakabbalu salata mimman tawaddu'a li'azamati, hanya aku terima sembahyang hamba-aku yang tawaduk kepada kebesaran aku. Kena buang sifat sombong, buang sifat hasad, buang sifat riak, nampak? Buang sifat ujub, nampak? Baru boleh jadi tawaduk. Jadi ini semua dapat kita lalui melalui ilmu tasawuf. Kena hadir majlis ilmu tasawuf, kena ada guru-guru yang bertanggungjawab untuk mengajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, khianat kita kepada masyarakat Islam. Itu penting ya. Kena ada guru-guru ni. Guru-guru mengaji tasawuf ni kena ada. Nampak tak? Kita khususan macam masjid kita ni kena masuk juga dalam satu pelajaran tentang ilmu tasawuf. Carilah guru tasawuf, maka datang mengajar, nampak tak? Supaya masyarakat kita, karya kita terdedah dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu satu syarat nak terima sembahyang. Lagi dia kata walam tasdil ala khalqi, jangan kamu menzalimi aku punya makhluk. Makhluk apa pun jangan zalim. Sama ada makhluk itu daripada namadat, hayawanat, jamadat, nabatat, kita mesti kena adil. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pokok bunga, orang perempuan tanam pokok bunga kita pula ada kebun buah, kebun apa, itu masuk dalam kumpulan apa? Makhluk
Nabatat dia panggil. Nampak? Tu dia anak. Tu kita nak biar faham. Ya, jamadat ni benda-benda batu lah, batu, tanah, apa-apa yang tidak bernyawa. Kemudian hayawanat, sebarang bentuk hayawan. Kita pun hayawan, hayawanun natiqah manusia ni, hayawan yang berakal. Semua hayawan, nak belah kucing ke, nak belah burung ke, nak belah ikan ke, semua kena adil. Jangan zalim. Nampak tak? Ha? Beli ikan pakat mempuih ambil ikan semua, tak bagi makan. Beli kucing pakat kucing mati bersedarak. Nampak tak? Ya? Ini nak kena jaga tu. Ini masuk dalam kumpulan zalim. Jangan zalim. Ya habaq. Walam yastatil ala khalqi walam yabit musiran ala ma'siyati. Jangan berkekalan melakukan maksiat kepada aku. Kalau terlanggar, tersalah, minta ampun. Jangan kekal maksiat. Sekurang-kurang maksiat ni mengikut Imam Syafi'i, meninggalkan amalan sunat. Nampak? Benda-benda sunat kita tak buat, maksiat. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Itu seringan-ringan maksiat tu. Sebab sembahyang sunat ni sebagai pendekatan kepada Allah. Kita nak dekat diri kepada Allah. Sembahyang sunat. Dan apabila kita abaikan sembahyang sunat tu, kita dianggap sebagai maksiat. Maka itu adalah satu poin. Jangan buat kerja tu. Kemudian wa qata'an nahar, wa qata'an nahar bi dzikri. Sepanjang hari dia kena ingat kepada aku. Itu dia. Ingat tu kita sebut zikir ada 7 tadi. Dia boleh berlibat dalam mana yang 7. Ya. Kalau boleh buat 7 bagus ya. Yang pertama zikir lisan. Nampak, jangan lupa zikir lisan macam kita tadi ya, selawat Nabi sehari 1000. La ilallah wahdahu la syarikalah 1000 kalau boleh ya. Nampak? Subhanallah 1000. Nampak tak? Dia ada hizib Ghazaliyah. Ada hizib Ghazaliyah. Hari ni apa 1000. Besok apa 1000 ada kan? Zikir tu. Imam Ghazali ajarkan kita lah. Hari ni zikir apa? La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha 1000. Besok zikir apa? Subhanallah, subhanallah 1000. Nampak? Sehari tak sampai maghrib, daripada pagi kita zikir tak sampai maghrib, siap 1000 subhanallah, haram daging kita neraka. Itu dia. Nampak? Haram masuk neraka. Itu dia. Tak mau. Senang ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi baca elok subhanallah tu dah. Ada di qalqalah sughra, ada di ha maftuha. Nampak? Jangan gopoh. Subhanallah, itu tak mau. Lebah apa lari? Dengar begitu. Nampak tak? Subhanallah, ha maftuha tu berkeluar. Betul-betul baru jadi benar. Baru malaikat ikut. Malaikat nak ikut kita baca. Kita baca tak betul macam mana malaikat nak ikut. Nampak tak? Cepat sangat subhanallah, 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 subhanallah. Nak bagi lepas kota. Tak ada benda lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elok. Tuhan dah bagi mulut, dia punya kesan yang baik. Bila kita subhanallah, hak tu bila kita buka hak Tuhan, dia boleh menyembuhkan satu penyakit cukup penting. Kita tua-tua ni ada penyakit GERD dia panggil, GRD. Orang boleh panggil apa tak tahu. Ustaz GERD apa boleh panggil. Dia nak sesak kan apa dekat sini. Tu. Kita baca subhanallah ha maftuhah, kelebihan huruf ha. Nampak? Ya. Imam Ghazali sebut kitab Al-Awsat. Al-Awsat nama kitab Imam Ghazali tulis kitab tu. Pasal masalah perubatan, masalah azimat tangkai apa dalam tu, kitab tu, ya. Kalau tuan-tuan boleh baca Arab, saya bagi kitab tu. Nampak tak? Boleh tengok dalam tu ada semua. Dia beritahu lah tujuan kita baca subhan ha tu ha maftuhah, ya. Cuba elok. Pelan-pelan tak apalah, bukan nak gopoh. Subhanallah, 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 subhanallah. Penyakit tu hilang. Nampak ya? Ni kita dah bergantung pada doktor, makan ubat. Mana pula? Bergantung pada makhluk, mana boleh sembuh. Nampak tak? Tuhan dah bagi dah tujuan huruf ha tu. Tu dia. Tu dia. Baca sebab dia mula Fatihah, alhamdulillah. Nama Allah pun mula dengan ha. Nampak ya? Faham ya? Besar nilai dia. Ha tu cukup besar dia punya nilai. Rahsia pun cukup luas, ya. Sama ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca ha tu dia elok, baik keluar. Mim syafawi dia beri bunyi atas lidah, atas mulut, atas bibir. Syafawi mim. Kalau baca tak betul dia mana apa? Ha tu kalau baca nipih, ya. Kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Makmum ikut semua pakat mati habis. Wah. Nampak?
Turun laknat lebih, nampak tak? Macam mana kita nak kemas? Elok-elok lah. Ambil lah kata baca Fatihah. Cuba baca Fatihah, baca tak betul alham. Sah tak Fatihah tu? Tak sah, begitulah juga zikir. Faham lah ya? Buat elok pelan-pelan, jangan lupa poh. Itu dia. Wa qata'na hari bizikri, sepanjang hari berzikir. Allah Taala kata hadis qudsi, wa rahimal miskin, merahmat kepada orang miskin, bantu tolong orang miskin. Selalu dalam kepala kita ni bangun pagi-pagi dah ada orang miskin. Aku nak sedekah, nampak tak? Malaikat duduk tunggu sebelum matahari, malaikat duduk tunggu kat tabung-tabung, nampak? Namanya sembahyang subuh, tahu masuk sikit, nampak tak? Ala wajhillah, serah, ya Allah, boleh minta doa, ya Allah, sembuhlah penyakit aku, sembuhlah penyakit orang tua aku, sembuhlah penyakit adik aku, sembuhlah penyakit kakak aku, boleh minta, sembuhlah penyakit imam kami, nampak? Dengan hanya masuk dalam tabung. Itu dia. Itu penting dia. Sedekah tu. Ya. Orang miskin, ya. Orang wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, dalam perjalanan safar, di mana mereka ini tujuan nak pergi, macam kita hadiah sedekah kepada orang-orang yang usaha atas apa nama, atas kebajikan sabilillah. Itu dia. Pondok-pondok, pusat-pusat pengajian, nampaklah kita buat, ya, kebaikan kepada mereka, bantu mereka, ya. Kemudian wal armalah, yang ni ganjil sikit dengar, dan kepada para janda, itu dia, kena buat baik, nampak? Baik kepada para janda, khususan muslimah lah, nampak tak? Sebab dia sensitif sikit pada janda ni kan. Kita habang ke depan boleh marah, ni hang masak gulai tak ni, hang tolong hantar habis semangkuk. Rumah dia, abang kenal kat dia, tu yang kacau. Kita payah nak buat tu, nampak? Kata ke isteri kita, lah ni kalau aku mati, hang jadi janda lah, tau tak? Habang dia tu, faham tak? Dia jadi janda dulu pada hang, satu hari hang jadi janda pula macam dia. Kalau aku mati dulu lah, nampak tak? Nampak? Duda tak apa, nampak tak? Duda kena cepat-cepat, nampak tak? Kalau berlubang, kabur cepat-cepat, jangan tangguh, nampak tak? Duk pasiak, duk merah, lagi pergi cari, tak siap dah, nampak tak? Sebab orang lelaki kena ada panduan, kena ada bantuan, kena ada pertolongan, kena ada yang mengapit dia sebagai mengukuhkan dia punya jiwa. Tak kat tu lah. Orang perempuan dah, orang perempuan ada sampai ketua, tak mau nikah apa dah. Kuat dia apa, nampak tak? Kerana ketahanan dia pun lain. Maka itu bila main janda-janda ni, kena faham-faham lah. Orang perempuan patut kena sure lah. Abang ni tak gulai semangkuk di rumah dia ni boleh lah. Pasal nak kita izin lah, hak kata suami, dia tak? Suami kita hantar dia lah. Kalau kita dulu je masalah. Kalau kita dulu, dia cerita tadi, nampak? Abang kerap sangat duk ingat dia ni, pasal apa? Nampak? Kacau lah. Tak maaf lah muslimah lah. Bukan apa-apa ni okey. Nampak? Takut yang lain lah, beri nasihat lah. Itu dia. Jadi pendek kata kena jaga awak. Kemudian warahimal musab, kita mesti merahmati, menolong, bantu orang yang tertimpa musibah, apa-apa musibah yang timpa kepada jiran kita, sahabat kita, adik-beradik kita, lagi patut jiran tetangga kita, masyarakat kita, karya kita, ada apa musibah, kita pergi bantu, cepat-cepat ambil tahu. Empat sekurang-kurang kita berdoa, tak ada apa nak bagi, aku doa lah bagi hang semua bila selesai masalah. Nampak? Boleh buat 8 perkara ni tuan-tuan, sembahyang kita Tuhan terima. Itu dia. 8 perkara ni, saya abang ni 8 perkara. Mengikut hadis Al-Bazar, kalau kita tak boleh sempurnakan tuntutan 8 perkara ni tuan-tuan, sembahyang kita Tuhan tak terima. Sebab Allah kata sendiri, hadis ni hadis qudsi, riwayat Imam Al-Bazar, hadisnya sahih. Faham kita tentu sikit. Baik. Kemudian kita mengambil sikit faham di sini. Kita mesti ni baca sikit lagi ya. Ya. 9:10 dah. Ni laju. Baik. Dia kata di sini idza qala 'abdu alhamdulillah, malah kita baca dah, Rasulullah bersabda, al-baqiyatu salihatu hunna la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ma min rajul yaquluha illa ghufira dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr atau kama qala. Amalan-amalan baik yang kekal adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu baginda bersabda, seseorang yang mengucap ucapan di atas, dosa-dosanya pasti diampun meskipun dosa-dosa seperti buih di laut.
Dan hal ini perlu kita fahami bahawa zikir-zikir yang bermanfaat adalah zikir yang diresapi dalam hati. Zikir kena resap sampai dalam hati lah. Maka kita kena rawat nanti. Ya, hati yang keras memang dia tak boleh terima. Hati yang masih keras, kita kena lembutkan hati kita. Nampak tak? Sebab tu Tuhan sebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir hati boleh jadi tenang. Nampak tak? Tuhan kata sendiri dalam surah Ar-Ra'd. Surah tu Alif Lam Mim Ra. Dia punya kepala mula surah tu. Bila kita baca zikir-zikir ni, dia akan melembutkan kita punya hati. Hati yang keras, qaswatul qulub, akan jadi dengan hati yang salimah, hati yang sempurna. Dalam Quran ada sebut 42 jenis hati. Al-Quran ada sebut 42 jenis hati, tuan-tuan. Yang boleh pakai 42 tu cuma 3 je. Nampak tak? Daripada 42, 3 hati saja begini. Yang lain semua tak boleh pakai. Tuhan sebut Al-Quran. Kita nak kena mengaji samalah. Itu tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa lah, ya. Persoalan hati ini. Jadi maka dalam hal ini perlu dia kata tadi, adapun zikir yang tidak diresapi tidak akan mendatangkan banyak manfaat, kerana tujuan daripada zikir adalah Allah, dan hal itu akan terwujud dengan zikir yang istiqamah dan rasakan oleh hati. Macam kita sebut tadi, innallaha yaqul, Allah Ta'ala sebut satu hadis. Dia kata apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai anak Adam, apabila kamu berzikir menyebut akan aku, berarti kamu telah mensyukuri aku. Nampak tak? Itu kita zikir itu syukur. Ya, innaka idza dzakartani, bila engkau menyebut akan aku, mana-mana nama aku ataupun apa-apa zikir yang berkaitan dengan menyati aku, syakartani, maka aku, artinya kamu telah mensyukuri aku, ya. Wa idza nasitani, bila kamu lupa tak mau zikir, nampak tak? Kafartani, kamu akan mengkufuri aku, kamu akan mengkufuri nikmat aku. Habis. Nampak tak? Jadi kufur apa? Kufur nikmat akan berlaku lah di atas orang yang tidak mau banyak bersyukur kepada Allah, iaitu dengan cara berzikir. Jadi penting zikirlah. Jadi kita buatlah zikir ni, macam kita bagi damak tadi sebelah zikir tadi, tuan-tuan, ya, tuan-tuan amalkan. Siapa yang tak ada zikir tu, kalau berhajat, insya-Allah saya bagi. Jadi Nabi kata dalam sini, dia kata apa? Al-baqiyatus salihah ni makna zikir, antaranya yang pertama sekali adalah la subhanallah, yang kedua alhamdulillah, dipanggil yang ketiga hasbiyallah, yang keempat astaghfirullah, kemudian masuk lagi wala haula wala, itu masuk antaranya, ya. Itu masuk dalam zikir-zikir yang disebut sebagai al-baqiyatus salihah. Insya-Allah kita akan sambung nanti pada siri kuliah kita akan datang dengan melanjutkan lagi bahagian zikir ni. Kita akan ambil kepada etika berdoa. Kita sebut bab doa, ya. Tak banyak doa pun, sikit dia bab. Jadi kita akan bagi cubalah sedaya mungkin untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada tuan-tuan. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.